Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum allazi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi kita dalam hadis yang ke-19 daripada Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dari terjemahannya, Abdullah bin Abbas berkata, satu hari daku menunggang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadaku, wahai pemuda daku, sesungguhnya daku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Hendaklah kamu memelihara arahan-arahan Allah, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Peliharalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Dan apabila kamu bertanya, maka kamu mintalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ni kita dah sampai kepada ungkapan yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Jadi semalam kita dah bincangkan lafaz sa'ala, kata kerja sa'ala yas'alu su'alan. Maksudnya di dalam bahasa Melayu ataupun kefahamannya boleh dibahagikan kepada dua. Satu dengan makna bertanya. Sa'altu Zaidan, aku bertanya kepada Zaid, dengan makna bertanya sesuatu soalan yang tidak kita fahami, bertanya tentang sesuatu ilmu yang tidak kita ketahui. Itu alhamdulillah kita dah bincangkan semalam. Kunci ini ialah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan lafaz wa iza sa'alta dengan makna sekiranya kamu ingin meminta. Fas'alillaha, maka kamu mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita akan bincangkan syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani. Syarah yang dinamakan dengan Al-Jawahir Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita akan bacakan syarah yang ditulis, panduan-panduan dan faedah yang dihimpunkan oleh penulis dalam mensyarahkan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu ingin meminta, maka kamu mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyatakan dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'ana alaihi idzan qata'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang daripada kamu memohon hajatnya seluruhnya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan tali pengikat kasutnya sekiranya tali tersebut putus. Jadi daripada hadis ni maksudnya Allah Subhanahu, Nabi nak memberitahu kepada kita bahawa apabila kita ingin menzahirkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penzahiran tersebut melalui cara meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah yang nak diminta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kesemua yang ada pada diri kita Allah yang bagi. Kesemua
kurniaan yang ada pada diri kita diri kita sekarang, seperti pakaian dan seperti penglihatan, seperti kenderaan, rumah, tempat tinggal, kesemuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mengapa pula apabila kita inginkan benda yang besar, kita minta daripada Allah. Sekiranya benda tadi kecil, maka kita tak minta daripada Allah. Jadi kita tak sepatutnya membeza-bezakan. Kita kena beriktikad al-mu'ti, yang memberi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemua Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mohonlah daripada Allah seluruh hajat kamu. Tak kira maksud kamu nak minta satu sehelai kertas pun hadirkan permohonan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita nakkan seteguk air pun kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja hajat hendaklah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Taus berkata kepada Atha, jangan sekali-kali kamu meminta hajatmu daripada makhluk yang menutup pintunya di hadapan kamu. Maksudnya jangan sekali-kali kita memohon hajat daripada manusia. Maka hendaklah kamu memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang pintunya dibukakan sampailah hari kiamat. Dia memerintahkan kamu agar kamu meminta daripadanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk memperkenankan permintaan yang kamu berikan kepadanya. Itu nasihat daripada Imam Taus kepada Atha, agar kita tadi tidak menjadikan hajat kita kepada manusia. Maksudnya tidak kita beriktikad manusia memberi kemanfaatan dan kemudaratan. Bahkan semua hajat kita gantungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, manusia yang paling disukai di sisi manusia ialah orang yang tidak meminta daripadanya. Dan manusia yang paling dibenci di sisi manusia ialah orang yang selalu berhajat kepadanya ataupun yang selalu meminta-minta daripadanya. Maksudnya manusia tadi tabiatnya, sekiranya hatinya belum bersih, dan sekiranya hatinya tadi ada sifat mementingkan diri sendiri, maka siapa yang tak ganggu dia, maka dia suka. Dan siapa yang asyik minta daripada kejap-kejap minta, sekejap telefon, minta bantuan, maka dia akan rasa amat terganggu. Jadi dan Imam Fudail bin Iyad berkata, manusia yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang selalu meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memadai dengan meminta daripada Allah dan meninggalkan segala makhluk ni yang lain. Tadi ni salah satu maksud daripada kalam Fudail bin Iyad ni, kita dapat lihat adakah kita ni dicintai di sisi Allah ataupun tidak. Sekiranya kita selalu meminta daripada Allah, maksud nak makan kita minta Allahumma barik lana. Maksud nak masuk tandas kita minta Allah minta lindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Apa saja aktiviti yang kita nak buat, kita selalu meminta daripada Allah. Maksud kita teringat untuk meminta tersebut. Jadi Fudail bin Iyad nak bagi tahu, sekiranya kita selalu meminta daripada Allah, sebut dalam hati pun tak apa kan, wahai Allah Taala selamatkan aku, wahai Allah Taala selamatkan keluarga, wahai Allah Taala selamatkan penduduk di kawasanku, wahai Allah Taala berilah kefahaman kepadaku, wahai Allah Taala jadikanlah makanan ni berkhasiat, wahai Allah Taala berikan aku semua sentiasa kita bercakap di dalam hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya ada percakapan tersebut, permintaan sama ada dalam bahasa Arab yang kita hafal ataupun kita bercakap dalam bahasa Melayu, maka itulah tanda ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia yang paling dibenci di sisi Allah ialah manusia yang tidak meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta daripada makhluknya. Dan itu nasihat daripada Syekh Fudail bin Iyad kepada kita lah. Jadi dinyatakan dalam syarah ni, wa'lam anna su'ala qisman. Ketahuilah bahawa sesungguhnya permintaan dia dibahagikan kepada dua. Pertamanya, permintaan yang kebiasaannya tidak dibuat oleh manusia, seperti meminta hidayat, meminta taufik, meminta kefahaman pada sesuatu ilmu, kesembuhan penyakit, keselamatan daripada bala dunia akhirat, pengampunan dosa, keredaan, masuk ke dalam syurga. Tadi penulis syarah bagi tahu, fala yajuzu an yas'alu illa min Allah. Maka tak dibenarkan dia meminta, seseorang meminta perkara-perkara tersebut melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak doa-doa yang
khusus memang diminta daripada Allah yang dihimpunkan di dalam sembahyang. Seperti apabila kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita kata Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dari itu doa-doa yang khusus yang sememangnya datang daripada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang kedua, soalan ataupun permintaan yang kedua ialah perkara yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan adat perkara tersebut berlaku di tangan manusia. Seperti meminta tolong orang mengangkatkan sesuatu benda yang berat, ataupun ataupun kita tadi mengambil makanan daripada tanaman yang ditanam oleh manusia lain, ataupun kita melihat orang tadi menolong menjahitkan pakaian, ataupun manusia memasakkan kepada kita. Dari itu ialah perkara-perkara yang zahirnya akan berlaku di tangan asbab, maksudnya di tangan manusia. Maka penulis berkata, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala an yuyassirahu lahu, untuk memudahkan kepada kita perkara yang kita mohon dari. Dan wa an ya'tifa alaihi quluba khalqihi, dan kita mohon juga agar Allah Taala menjadikan manusia-manusia yang menolong tadi tu mengasihani kita. Kemudian barulah akhir sekali kita minta bantuan daripada seseorang. Maksudnya kita menghadap kepada Allah dulu. Maksudnya apabila kita nak minta bantuan daripada seseorang manusia, macam contohnya kita nak kata tolong nak minta angkat barang kan, untuk pindah ke ataupun seumpamanya. Jadi adab yang dia ajar oleh penulis, pertama sekali minta, wahai Allah Ta'ala, mudahkanlah urusan nak memindahkan barang-barangku. Wahai Allah Ta'ala, jadikanlah hati manusia ini lembut untuk menolongku. Setelah kita dah memohon daripada Allah Ta'ala, barulah kita telefon kawan kita, hai sahabatku, tolong aku nak pindah barang, aku nak angkat barang. Dari itu adab apabila kita nak minta sesuatu perkara yang berlaku di tangan manusia. Maksudnya yang melibatkan asbab, iaitu manusia. Dan penulis juga menyatakan bahawa diharuskan bagi orang yang fakir miskin meminta sedekah atau bantuan daripada orang lain bisyurutin salasah, dengan 3 syarat. Maksud syarat pertama tadi, dia sememangnya tidak mampu untuk berusaha mendapatkan nafkah untuk dirinya. Tak mampu tadi sama ada memang tak ada pekerjaan kan, ataupun dia dah usaha cari kerja tak dapat kan, ataupun ada masalah kesihatan dan seumpamanya. Dan syarat yang kedua, wa alla yu'ziyal mas'ul. Syaratnya ialah dia jangan menyakiti orang yang dia minta. Maksudnya kalau kau tak bagi, aku akan ugut. Maksudnya kita akan sakit. Jadi itu semua perkara yang tak dibenarkan. Dan syarat yang ketiga ialah wa alla yulih alaihi. Maksudnya jangan kita ulang minta tadi. Maksud kita bagi tahu sekali, kan dah sampai maklumat tu kepada dia, lepas tu kita serahkan kepada Allah untuk membukakan hatinya. Jangan tiap-tiap hari kita ulang, maka itu tak dibenarkan. Dan dinyatakan juga dalam kitab, sesiapa yang telah mendapati keperluannya dah cukup, maka pada ketika itu haram dia tadi meminta-minta. Kerana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meminta sesuatu perkara, padahal di sisi ini dah cukup keperluan, maka dia sebenarnya memperbanyakkan daripada bara api neraka Jahannam. Dan diriwayatkan sesungguhnya satu orang peminta sedekah datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, berikan kepada dia apa bantuan yang dia perlukan. Kemudian Sayyidina Umar melihat di bawah tangannya tadi, kan ada satu beg atau satu bekas yang dipenuhi dengan roti. Maka Sayyidina Umar panggil balik. Sayyidina Umar kata, hai, kau ni bukannya orang yang berhajat, kau bukan peminta sedekah, kau ni dah orang yang datang nak berniaga. Maka Sayyidina Umar pun pukul dengan tongkatnya. Dan dinyatakan juga dalam kitab ni bahawa sesungguhnya tidak sah ataupun tidak halal sedekah atau bantuan tadi kepada orang yang ghaniyin, orang yang sememangnya sudah cukup keperluannya, orang yang dah ada simpanan yang cukup, wala lizi mirratin, dan tidak sah juga, tidak halal juga bantuan sedekah kepada orang yang mempunyai badan yang sihat, yang mampu untuk bekerja. Dan sebagai panduan daripada penulis, dia kata, apabila kita tadi membuat hubungan dengan manusia, kan, meminta bantuan daripada manusia, sama ada bantuan dari segi kewangan, kan, pinjam wang ataupun sebagainya, bantuan mereka tadi, tak kira apa saja bentuk bantuan daripada manusia, sepatutnya an yarahum kal ard allati jaral ma'u 'alaiha. Maksudnya kita melihat mereka tadi seperti tanah
yang air berjalan di atasnya. Fa innaha la ta'thira laha fi ijra'ihi. Maka sesungguhnya bumi tanah tadi tu, dia tidak mempunyai apa-apa pengaruh ataupun kesan pada perjalanan air tadi. Maksud kita hanya melihat mereka tadi ialah tempat untuk Allah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan perbuatannya. Maksud apabila seseorang tadi tolong mengangkat barang kita melihat ini ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan barang tersebut. Itu dia yang dianggapkan seperti tanah tadi. Maksud tanah dia tidak mengalirkan air. Air itu dia berjalan bukan dengan sebab tanah. Jadi maka sebab tu penulis kata fala yamilu biqalbihi ilaihim. Maka jangan sekali-kali hati kita tadi cenderung kepada makhluk, bahkan hati dia kena kekal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hubungan dengan manusia itu secara zahir ni kita kekalkan. Kan maksudnya kita berterima kasih kepadanya, memberi upah kepadanya, kan maksudnya apa dia, menghargai segala bantuannya. Tapi daripada segi hakikatnya kita kena melihat yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panduan pertama yang dinyatakan oleh penulis. Panduan kedua, wala yanbaghi lisyakhsi an yas'ala Allah ayyughniyahu an khalqihi. Ini satu lagi panduan. Maksudnya penulis berkata jangan sekali-kali kita tadi meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita tak perlu langsung kepada makhluknya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari mendengar Sayyidina Ali berdoa, Allahumma aghnina an khalqiq. Maka Sayyidina Ali dia kata, wahai Allah Taala, kayakanlah kami ataupun jadikanlah kami ni tak perlu kepada makhluk kamu. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul hakaza fa innal khalqa yahtaju ba'duhum ila ba'din. Walakin qul Allahumma aghnina an syirari khalqik. Qala wa man hum? Qala alladhina idza a'tau mannu wa idza muni'u 'abu. Maknanya Nabi mendengar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berdoa, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah daku tadi tidak memerlukan kepada mana-mana makhlukmu. Maka Nabi SAW berkata, jangan berkata sedemikian, kerana makhluk saling perlu memerlukan kepada yang lain. Jadi hendaklah kamu berkata, Allahumma aghnina, wahai Allah Ta'ala, jadikanlah daku tidak memerlukan kepada makhluk-makhlukmu yang jahat. Jadi Sayyidina Ali berkata, siapakah makhluk yang jahat tadi? Maka Nabi berkata, mereka ialah makhluk yang sekiranya mereka tadi memberi sesuatu bantuan, memberi satu pertolongan, manu mereka akan mengungkit-mengungkitnya semula. Inilah manusia yang jahat yang kita kena minta lindung, jauhkan. Wa idza muni'u, dan sekiranya mereka tadi meminta sesuatu dan mereka tadi tidak diberikan apa yang mereka minta, abu, mereka akan mengutuk orang yang tidak dapat menolong mereka. Dan satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mendengar satu orang manusia berdoa, Allahumma aghnini min anin nas. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah diriku tidak memerlukan kepada mana-mana manusia. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, iyyaka an tas'alal maut. Jangan sekali-kali kamu meminta kematian. Sebab sekiranya kita kata tak memerlukan kepada manusia, maknanya itu ialah orang yang mati. Kan, kerana selagi mana kita hidup, kita tak boleh buat semua benda di dunia ni sendiri. Kan, kita tak boleh, kita lah nak tanam pokok padi, kan, kita lah yang nak mendatangkan air, kan, kita juga yang nak semua benda, kita nak tanam pokok kapas untuk nak buat pakaian kita nak jahit baju kita sendiri, kan, kita nak pergi reka cipta kereta sendiri untuk kita naik. Jadi doa tersebut ialah salah satu daripada tanda kesombongan, tak memerlukan kepada manusia lain, rasa dia cukup hebat, dia dah boleh hidup sendiri. Jadi Sayyidina Umar kata, jangan kamu berdoa sedemikian, kerana sekiranya kamu berdoa sedemikian, kamu seolah-olah meminta agar kamu tadi dimatikan oleh Allah. Qul, maka Sayyidina Umar ajar kepada dia, katakanlah Allahumma aghnini an syirarin nas. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah daku tidak memerlukan kepada manusia-manusia yang jahat. Itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bacakan di atas. Jadi itu ungkapan ketiga dalam hadis ke-19 yang telah kita bincangkan. Jadi sekarang kita masuk pada ayat keempat. Nabi SAW berkata, wa idza sta'anta fasta'in billah. Sekiranya kamu ingin meminta pertolongan. Jadi kita dah bincang sa'ala. Sa'ala dia merujuk kepada dua perkara. Bertanya sesuatu pengetahuan yang tidak kita ketahui, dan sa'ala juga membawa makna meminta bantuan. Meminta bantuan pertolongan dari sudut kewangan dan seumpamanya. Dan sekarang ini Nabi SAW memberitahu juga bahawa wa idza sta'anta, apabila kamu ingin meminta tolong,
Fasta'in billah, hendaklah kamu tadi meminta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya penulis menyatakan apa saja pertolongan yang kita ingin minta, maka yang paling penting sekali yang kita nak kena fokuskan di sini ialah pertolongan untuk melawan nafsu amarah bisu tadi. Maksudnya pertolongan dengan manusia tadi kita dah bincang kan, maksudnya daripada sudut rezeki, bantuan kewangan, bantuan kesusahan seumpamanya itu kita dah bincang di bawah lafaz wa iza sa'alta fas'alillah. Tapi sekarang ada satu lagi bantuan yang kita mohon secara khusus dan kita ingatlah bahawa bantuan tersebut hanya boleh datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah bantuan kita untuk melawan nafsu kita yang amat jahat di dalam diri tadi. Jadi itu yang Nabi kata wa idza sta'anta, sehingga kamu ingin meminta pertolongan secara khusus untuk ditundukkan nafsu amarah bisu, kan nafsu kita yang menyuruh kita membuat maksiat, kan nafsu kita yang menyuruh kita sombong, kan nafsu kita yang menyuruh kita tadi menghina manusia, kan nafsu yang tadi yang menuntut kemasyhuran, nafsu kita yang menyebabkan kita tadi tak boleh taat, kan isteri tak boleh taat kepada suami, kan suami tak boleh taat kepada majikannya, anak tak boleh taat kepada ibu bapa. Kesemua masalah kedegilan itu semua berpunca daripada nafsu amarah. Maka Nabi SAW bagi tahu, dia kata wa idasta'anta, sekiranya kamu benar-benar ingin meminta pertolongan untuk menundukkan nafsu kamu, fasta'in billah, maka kamu mohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah perkara yang paling susah sekali, yang tak ada siapa pun yang boleh menolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya kita mohon kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara tersebut akan menjadi mudah. Kan melawan nafsu ni satu benda yang susah. Kan maksudnya manusia berpuluh tahun melatih dirinya melawan nafsu, tetapi sekiranya kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara tersebut akan dimudahkan. Jadi apabila kita dah berjaya melawan nafsu tersebut, kan nafsu tadi dah berjaya ditundukkan, maka kita tadi akan dikurniakan dengan nafsu mutmainnah, kan maksudnya nafsu yang tetap bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang apabila seseorang tadi memohon apa saja kurniaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan, mustajabkan doanya. Jadi salah satu daripada ayat Al-Quran yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka nasta'in tu peringkat awal kita minta, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, tundukkanlah nafsuku. Apabila doa untuk menundukkan nafsu telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas tu apa saja kita minta, Allah Taala akan perkenankan. Tapi sekarang kita minta benda lain dahulu. Maksudnya kita minta bantuan tentang dunia, kan kita minta bantuan tentang nak membanyakkan lagi rezeki, kita minta bantuan untuk perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan nafsu, kita utamakan itu dulu. Tetapi bantuan menundukkan nafsu ni kita tinggalkan, maka kebiasaannya Allah Ta'ala tidak akan memustajabkan. Kerana Allah kata, aku yang mencipta kamu, aku yang menciptakan nafsu amarah yang jahat tadi. Kenapa kamu tak minta itu dahulu? Kenapa kamu minta urusan dunia tadi? Nafsu kamu itulah yang akan memudaratkan diri kamu, yang akan menyebabkan kamu tak tunduk kepada aku. Jadi sekiranya kamu tak minta, aku menundukkan nafsu kamu, kemudian kamu minta perkara yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperkenankan. Jadi setelah kita minta menundukkan nafsu tersebut, barulah Allah Ta'ala memperkenankan segala permintaan yang lain. Jadi sebagai penutupnya, penulis nyatakan di sini, bagaimana seseorang yang dah menundukkan nafsunya, apabila dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi segala bantuan yang dia kehendaki, kerana dia tadi telah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah tersebut diriwayatkan daripada Syekh Az-Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu. Dia berkata, satu ketika semasa daku masih muda, maksud Syekh Zunnun berkata, semasa daku masih muda ni, daku ialah manusia yang lalai, kan, suka bermewah, suka membuang masa, suka melepak ke sana ke sini. Maka satu ketika aku nak pergi ke Mekah semasa dengan muda tadi, dan dia menaiki satu kapal. Jadi di dalam kapal tersebut bersama-sama dengannya ada satu orang pemuda yang mukanya amat cantik berseri. Jadi tiba-tiba tuan kapal tadi, dia kata dia kehilangan satu kantung duitnya, yang di dalam tu ada barang-barang bernilai, maksudnya emas ataupun mutiara di dalam tu telah hilang. Jadi mereka pun cari. Dia buat pemeriksaan kepada setiap orang yang berada di dalam kapal tersebut.
Jadi apabila sampai kepada pemuda yang mukanya amat cantik tadi, jadi dia orang nak memeriksa pemuda tersebut. Jadi apabila mereka nak memeriksa pemuda tersebut, pemuda tadi terus lompat daripada kapal tersebut, terus lompat ke atas laut tadi. Dan apabila dia berada di atas laut, tiba-tiba laut tadi berubah menjadi seperti satu hamparan kepadanya. Maka pemuda tadi berkata, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, mereka menuduhku aku mencuri harta benda mereka. Aku bersumpah dengan nama-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala, agar Engkau mengarahkan semua binatang-binatang yang ada di dalam laut ni mengeluarkan pada mulutnya satu pun mata daripada-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala." Jadi belum sempat pemuda tadi habis bercakap, maka dilihat semua ikan-ikan datang kan keluar daripada mulutnya, permata, delima, segala mutiara. Jadi nak menunjukkan dia tak ada berhajat pun nak mencuri. Kan kenapa kamu bersangka buruk kepadanya? Kan kenapa kamu tadi mengganggu orang tersebut di atas kapal kamu? Jadi apabila semua binatang-binatang tadi telah keluar, maka dia tadi pun pergi berjalan di atas air dan dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya pemuda tadi, masa dia berjalan atas air dan dia pergi tadi, ayat yang dia baca ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kamulah yang hendak aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada kamu hendak aku meminta tolong. Jadi apabila dia meminta tolong dengan Allah Taala, maksudnya dia tadi sememangnya lah tak perlu pun naik kapal tu. Kan dia boleh berjalan melintas air laut tadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menzahirkan bahawa dia tadi ialah manusia biasa. Tapi apabila ada gangguan daripada manusia, maka dia menzahirkan bahawa dia ialah manusia yang sebenarnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tadi berjalan kan di atas air lalu hilang daripada pandanganku. Maka Syekh Zunnun berkata, "Fahammalani hadza 'ala siyahah." Maka apabila aku melihat peristiwa tersebut, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku meninggalkan dunia. Kan masa aku pun mulalah beruzlah menjauhkan diri daripada manusia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi seorang wali Allah yang agung, Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Jadi itu kisah-kisah yang berkaitan dengan wa idza sta'anta. Sekiranya kamu benar-benar meminta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan membantu. Jadi setakat itu sajalah kita bincangkan syarahan kepada hadis yang ke-19 ni. Jika Allah Ta'ala izinkan, kita bincang ungkapan Nabi SAW yang kelima. Wa'alam anal ummata law ijtama' sehingga akhir. Wallahu Ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi sekiranya Allah Ta'ala izinkan, kita sambunglah pada pengajian yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.